Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa lagi bersama saya dalam kelas PDPR Sains tahun 3. Untuk minggu ni kita masih lagi fokus kepada unit 6 iaitu berkenaan dengan pengukuran. Kita akan fokus kepada pengukuran isi padu bentuk tidak sekata. Okey, sebelum tu cikgu nak awak pastikan kehadiran telah diisi supaya cikgu boleh dapat data mentah penglibatan dalam kelas cikgu lah. Baik, cikgu harap juga murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga SOP walaupun di mana kamu berada. Baik, minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan mengukur isi padu cecair kan? Betul tak? Okey, untuk minggu ni kita akan fokus kepada mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Yang ni. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Baik, objektif pembelajaran masih lagi 6.1 di mana kita akan menekankan kepada 6.1.6 menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Macam mana nak ukur isi padu pepejal tidak sekata? Macam sebelum ni awak belajar isi padu sekata guna kotak lohong kan? Guna kubus, betul tak? Isi dalam kotak lohong tu. Tapi sekarang ni isi padu awak tu bukannya kotak lohong, tapi dalam bentuk yang pelbagai. Kita mesti gunakan teknik sesaran air. Baik, sebelum tu kita tengok ni dulu. Baik, kita fokus balik kepada alat pengukuran awak untuk mengukur isi padu cecair yang kita belajar minggu lepas. Okey, terdapat dua alat yang boleh digunakan untuk awak ukur isi padu cecair iaitu melalui bikar, ni bikar, dan melalui silinder penyukat. Yang panjang ni silinder penyukat. Baik, contoh ni kita ulang balik yang minggu lepas. Kalau awak tengok dekat sini, okey, ni adalah bikar, ni adalah silinder penyukat. Kemudian cara bacaan yang betul adalah cara bacaan yang betul, kedudukan mata awak mesti dekat sini. Ni tengah-tengah ni. Mesti sebaris dengan aras meniskus. Okey, letakkan silinder penyukat di tempat rata, tuangkan cecair ke dalam silinder penyukat, letakkan kertas putih belakang silinder penyukat supaya bacaan lebih jelas. Ambil bacaan isi padu dengan kedudukan mata selaras ataupun sebaris dengan aras meniskus. Okey, ini awak belajar minggu lepas. Ni aras meniskus. Meniskus ni adalah lengkung yang ada di permukaan air. Baik, minggu ni kita fokus mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, dekat cikgu ni ada 3 jenis pepejal yang tidak sekata iaitu kunci, batu dan guli. Berapa isi padu kunci? Berapa isi padu batu? Berapa isi padu guli? Macam mana kita nak kira? Yes, kita gunakan teknik sesaran air. Kita tak boleh gunakan bilangan kubus lagi dah macam isi padu bentuk sekata. Macam kotak, itu boleh guna kubus. Tapi kalau tidak sekata macam kunci, batu dan guli, kena guna teknik sesaran air. Baik, kita lihat lagi. Okey, apa itu kaedah sesaran air? Okey, ada 2 kaedah sesaran air yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu tidak sekata, iaitu menggunakan silinder penyukat atau menggunakan tin eureka. Macam mana cara dia? Kita boleh gunakan silinder penyukat. Contohnya kita ikat benang pada kunci. Ni kita letak air kan, kita letak cecair, kita ikat benang pada kunci, kita masukkan kunci tu. Berapa peningkatan bacaan air? Peningkatan itulah ialah isi padu kunci tersebut. Sama macam kaedah eureka ni.
Awak letak air dalam ni, kemudian awak masukkan batu. Kemudian tepi ni kita letak bikar. Berapa banyak air yang turun dalam bikar, itulah isi padu batu tersebut. Okey, kita tengok Baik. Cuba awak tengok video ni. Kita tengok sama-sama video ni, cara menyukat isi padu bentuk tidak sekata menggunakan silinder penyukat dan juga menggunakan tin Eureka. Awak dengar dan fahamkan Sekarang cikgu akan menunjukkan kaedah yang pertama, mengukur dengan menggunakan silinder penyukat. Mari kita lihat. Isikan air ke dalam silinder penyukat. Kalau kita lihat di dalam gambar rajah ini, paras air pada awalnya ialah 62 ml. Sekarang cikgu akan masukkan sebatang kunci dengan menggunakan tali dan kita lihat paras air meningkat kepada 64 ml. Mari kita lihat cara pengiraannya. Isi padu objek tidak sekata bersamaan. Isi padu akhir air tolak dengan isi padu awal air. Isi padu akhir air ialah 64 ml tolak dengan isi padu awal air iaitu 62 ml. Ya, akhir tolak ini awal. Bermakna isi padu kunci ialah 2 ml. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan kaedah yang kedua iaitu dengan menggunakan tin Eureka. Ini ialah tin Eureka. Tin ini boleh mengisi sehingga 400 ml. Terdapat lubang di tepi tin Eureka. Ini berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebihan ataupun air yang tersesat. Okey, mari kita mulakan. Letakkan satu bikar bersebelahan dengan tin Eureka untuk menadah air yang berlebihan. Isikan air di dalam tin Eureka sehingga 400 ml. Kemudian masukkan seketul batu. Dan lebihan air tadi terkeluar melalui lubang dan masuk ke dalam bikar. Kemudian air dalam bikar tadi dituang ke dalam silinder penyukat. Kita lihat terdapat bacaan di situ. Cikgu akan tunjukkan dengan lebih jelas. Ini ialah bacaan air yang tersesar daripada tin Eureka tadi. Isi padu batu ialah 7,5 ml. Berapa air yang masuk dalam bikar itulah isi padu batu. Murid-murid semua telah faham bagaimana cara mengukur isi padu objek ataupun pepejal yang tidak sekata, iaitu terdapat dua cara. Yang pertama, menggunakan silinder penyukat dan menggunakan tin Eureka. Kita berjumpa lagi di lain hari. Selamat belajar. Baik, cikgu ulang balik
ada dua cara untuk menyukat isi padu bentuk tak sekata. Satu guna silinder penyukat. Silinder penyukat tu awak isikan air, kemudian awak masukkan objek tadi, kemudian tengok pertambahan air tu. Cara dia, isi padu awal contoh 62 ml, awak letak kunci dia jadi 64 ml. Jadi isi padu akhir tolak isi padu awal, dapatlah beza dia 2 ml. Bermakna sebelum letak kunci 62 ml, lepas letak kunci 64 ml. Jadi 64 tolak 62 bersamaan 2 ml. Jadi isi padu kunci adalah 2 ml. Okey, kaedah yang kedua, gunakan tin Eureka. Macam ni dia punya susunan dia. Macam ni Ni susunan dia. Awak isikan air sehingga 400 ml, kemudian awak tadah menggunakan bika. Kemudian awak masukkan batu tadi ke dalam tin Eureka. Kemudian air yang masuk ke dalam Eureka, dia keluar kalau air itu melempah, dia akan keluar lebih daripada 400 ml, dia akan keluar masuk ke dalam bika ni tadi. Kemudian air dalam bika ni awak pindahkan masuk dalam silinder penyukat. Kemudian awak bacakan. Macam mana cara nak baca dia? Letak tempat rata, letak kertas putih, mata mesti duduk sebaris dengan meniskus. Jadi dapatlah bacaan dia, bacaan isi padu air tadi ialah berapa tu? 7.5 ml. Bermakna isi padu batu tadi adalah 7.5 ml. Berapa banyak air isi padu air yang keluar, itulah isi padu batu. Sama dengan isi padu batu. Tak kisahlah apa-apa objek pun. Baik. Okey, tugasan mudah saja. Sambung untuk tugasan minggu lepas menggunakan buku aktiviti sains tahun 3. Awak buat tugasan ataupun latihan di halaman 61 dan 62. Isikan tempat kosong, kemudian isikan bacaan untuk setiap latihan tu 61 tu isi tempat kosong, 62 pun sama, isikan isi padu yang betul berdasarkan gambar yang diberi. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.